Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents via MY. Hari ini kita akan kupas satu isu yang memang tengah panas membara di bumi Sabah. Dan bukan panas biasa-biasa. Ini adalah jenis panas yang boleh membakar sentimen politik sedia ada. Tetapi sebelum kita teruskan, kalau Anda suka perbualan telus tanpa selindung dan syarat dengan pendedahan seperti ini, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe, dan lonceng notifikasi. Sebab kita bukan sekadar sembang kosong, kita bongkar sampai akar. Baiklah, sudahkah kamu dengar kenyataan Ketua Pemuda UMNO Sabah baru-baru ini? Nama dia Sufyan Abdul Karim. Beliau keluar dengan satu kenyataan yang agak pedas dan mungkin buat ramai ahli politik Sabah tidak senang duduk. Beliau kata transformasi politik bukan terletak pada parti tempatan ataupun parti nasional tetapi pada kualiti dan integriti pemimpin itu sendiri. Kamu perasaankah sejak kebelakangan ini banyak sangat parti tempatan muncul ataupun makin lantang di Sabah? Ada yang kata kita perlu parti tempatan sebab mereka lebih faham orang Sabah. Tetapi Sufyan macam tidak percaya akan hujah itu. Dia terus terang menyindir ada pemimpin lama yang dulu sudah pernah memegang kuasa tetapi gagal membawa perubahan sebenar. Kini datang balik dengan baju yang baru atas platform yang baru, guna slogan parti tempatan. Dia tanya balik, apa gunanya laungkan parti tempatan kalau yang jadi pemimpin itu orang yang lama, yang rekodnya masa berkuasa dulu pun bukanlah cemerlang sangat. Saya tahu, ini mungkin buat ramai rasa tidak selesa, tetapi Sufyan tidak berhenti di situ saja. Dia meminta rakyat Sabah untuk membuka mata dan jangan cepat terpengaruh dengan sentimen semata-mata. Jangan biarkan emosi jadi asas pilihan. Nilai ikut rekod, ikut hasil kerja. Beliau juga berkata yang dia bangga dengan UMNO dan BN sebab mereka fokus kepada pembangunan infrastruktur, pendidikan, peluang pekerjaan dan hak rakyat. Yang semua itu dibuat tanpa perlu berselindung di sebalik slogan tempatan. Tidak perlu drama, tidak perlu main emosi. Dan bila dia cakap rakyat Sabah bukan mudah terpedaya, saya rasa dia coba tunjukkan yang rakyat hari ini sudah semakin bijak dan sudah semakin celik politik. Tetapi betulkah begitu? Mari kita ambil beberapa contoh yang relevan. Syafiq Apdal, dulu naib presiden UMNO jadi menteri persekutuan dan kini menjadi presiden warisan. Dan seterusnya Haji Jinor, dulu orang kuat UMNO juga, sekarang ketua menteri bawah parti tempatan Gagasan Rakyat. Seterusnya Peter Anthony yang juga pernah bersama warisan, kini membawa parti KDM. Ramai di antara mereka ini bukanlah muka yang baru, malah mereka inilah juga antara pemegang kuasa utama Sabah sejak berdekade yang lalu. Cuma platform saja yang berubah. Jadi persoalan besar sekarang, adakah kita sedang lihat perubahan sebenar ataupun cumalah pertukaran kulit? Apakah rakyat Sabah sedang dijual mimpi baru oleh watak yang lama? Sufyan juga secara halus coba mendedahkan bahwa slogan Sabah untuk Sabahans ini sebenarnya mungkin telah digunakan untuk mengaburi mata rakyat. Bila sebut parti tempatan, ya bunyi dia macam patriotik. Tetapi kalau yang membawa suara itu orang yang sama, yang pernah diberi peluang sebelum ini dan gagal, patutkah kita percaya semula? Tapi jangan salah paham pula, kita bukan ingin berkata yang semua parti tempatan ini tidak bagus. Ada yang memang berjuang habis-habisan untuk hak negeri Sabah. Tetapi persoalannya ialah, adakah mereka benar-benar membawa perubahan sistematik ataupun sekadar janjikan bulan dan bintang semasa pilihan raya, lepas itu senyap begitu saja. Rakyat perlu lebih daripada sekadar slogan. Rakyat perlukan hasil, bukti, dan juga tindakan. Sufyan juga menegaskan satu lagi perkara penting. Jangan biarkan segelintir pihak memainkan emosi rakyat demi kepentingan pribadi. Ini adalah sindiran yang jelas kepada pemimpin yang guna naratif kenegerian untuk kekalkan kuasa. Kita kena tanya,
Siapa yang sebenarnya untung bila rakyat dibakar dengan sentimen? Siapa yang terus kekal digerusik empuk, sementara rakyat terus berdepan dengan masalah jalan berlubang, sekolah daif, air bersih tidak mencukupi, dan peluang kerja yang semakin sempit? Dan jujurnya, kamu rasa UMNO dan BN masih lagi boleh dipercayaikah di Sabah? Sufyan kata mereka konsisten, tetapi kita juga tidak boleh lupa sejarah. Ada ketinganya, mereka juga ada kelemahan, ada isu ketirisan, pemimpin lompat parti, dan juga perebutan kuasa. Semua ini bukan tidak pernah berlaku. Jadi sekarang rakyat Sabah ada dua reality untuk ditimbang. Pemimpin lama dengan baju baru ataupun pemimpin lama dengan rekod yang lama. Mana satu yang boleh dipercayai, mana satu yang kamu akan pilih. Dan persoalan yang paling kontroversi, adakah rakyat Sabah sebenarnya sudah bosan dengan semua pemain politik yang sama, tidak kira dari parti mana sekalipun? Mungkin inilah masanya untuk rakyat sendiri mula menuntut satu standar baru. Bukan lagi soal tempatan ataupun nasional, tetapi soal siapa yang berani bersihkan sistem, siapa yang telus uruskan sumber negeri, siapa yang tidak gadaikan maruah rakyat demi jawatan. Sebab itu video ini bukan sekadar ingin mengongsikan berita ya, tetapi kita ingin melontarkan persoalan yang mungkin ramai takut mahu tanya secara terbuka. Apakah benar wujud transformasi politik di Sabah ataupun semuanya hanyalah ilusi demi kuasa? Adakah parti-parti tempatan benar-benar menjadi platform perubahan ataupun cuma dijadikan alat segelintir elit untuk terus bertahan? Dan adakah rakyat Sabah sudah cukup bersedia untuk berkata, cukup dengan mainan lama, kami mahu haluan baru? Oleh itu, apakah pendapat Anda semua? Adakah kamu setuju dengan kenyataan Sufyan Abdul Karim itu? Ataupun kamu rasa parti tempatan masih lagi relevan dan wajib diberikan peluang sepenuhnya? Kongsikan pandangan Anda di ruangan komen, kita raikan pendapat yang berbeza. Tetapi yang penting, biar kita semua menjadi rakyat yang celik, bukan sekadar pengundi yang ditipu setiap 5 tahun. Ingatlah itu. Baiklah, dan macam biasa sebelum kita mengakhiri video pada kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk terus bersama dengan Karens via MY. Di sini suara rakyat menjadi nadi perbualan. Kita bukan sekadar tengok berita, kita faham, kita persoal, dan kita bangkit bersama. Jumpa lagi di dalam konten yang akan datang. Jangan lupa politik bukan milik mereka sahaja, ia milik kita semua. Salam sejahtera, sekian terima kasih.